Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tahun 4, tajuk Mari Bersuci. Okey, terlebih dahulu kita lihat kepada objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, diharap murid-murid dapat menerangkan pengertian najis. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan bahagian najis serta cara menyucikannya. Okey, pertama sekali kita lihat apakah pengertian najis. Okey, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Contohnya seperti darah dan nanah. Okey, kalau ada najis, ada air kencing yang terkena pada baju, pada tempat solat. Jadi kita kena pastikan semua tu dibuang, dibersihkan dulu, barulah sah solat kita. Okey, kita lihat kepada bahagian najis. Bahagian najis terbagi kepada 3. Yang pertama, apa dia najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Awak lihat pada gambar baby tu. Okey, kalau bayi tu dia berumur tidak lebih daripada 2 tahun. Okey, 2 tahun dan ke bawah maksudnya dia tidak makan dan tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Dia tidak ambil baby tu tak minum susu ibu, susu formula. Okey, tak minum susu lembu. Dan dia hanya minum susu ibunya sahaja. Kalau dia dah makan nestem, dah makan bubur, itu bukan najis mukhaffafah. Okey, seterusnya kita lihat ni gambar apa ni? Okey, kat gambar ni ada gambar anjing dan juga babi. Okey, jadi najis yang kedua ialah najis mughallazah atau najis berat. Najis mughallazah ialah anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Jadi sekiranya terkena pakaian pada tempat tinggal kita, jadi kena bersihkan dulu. Lepas ni kita akan belajar cara menyucikan najis mughallazah. Okey, apa bahagian yang ketiga? Okey, bahagian yang ketiga ialah najis mutawassitah. Najis mutawassitah iaitu selain daripada najis mughallazah dan juga najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Okey, awak lihat pada gambar ni. Ini contoh najis mutawassitah. Apa dia? Darah, najis. Okey, tahi itu kalau terkena dekat baju, terkena dekat pakaian, kena bersihkan dulu. Arak, okey, bangkai. Nanah tu semua adalah najis mutawassitah ataupun najis pertengahan. Okey. Jadi kita dah kenal pasti tadi 3 bahagian najis, iaitu najis mukhaffafah, najis mughallazah dan juga najis mutawassitah. Jadi kita kena tahu cara menyucikan najis tersebut. Okey, supaya kita pastikan solat kita sah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara menyucikan najis mukhaffafah? Okey, yang pertama, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Renjiskan sahaja. Okey, ambil air sedikit. Tadi kita dah kenal pasti apa dia najis mukhaffafah kan? Jadi cara menyucikannya, renjiskan saja pada bahagian yang terkena najis tadi dan lap dengan bersih. Okey, itu adalah cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, seterusnya, bagaimana cara menyucikan najis mughallazah? Pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Okey, pastikan kalau selipar kamu, kasut kamu terkena najis mughallazah. Najis mughallazah tadi apa? Okey, babi ataupun anjing. Okey, ataupun keturunan daripada kedua-duanya, sama ada tahi dia ke, darah ke, ataupun apa saja yang berkaitan dengan kedua-duanya. Hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Maknanya ada satu bahagian air yang bercampur dengan tanah. Okey, tanah yang bersih ya, pastikan tanah yang suci. Dan 6 bahagian lagi ataupun 6 bahagian kalau ada gayung, guna gayung. Mesti sama. 1 gayung ada air yang bercampur dengan tanah. 6 lagi gayung air yang air mutlak sahaja. Okey, itu caranya. Lepas tu pastikan hilang bau, warna dan rasa. Okey, itu najis. Itu cara menyucikan najis
mughallazah. Okey, yang ketiga, macam mana menyucikan najis mutawassitah? Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Kalau kamu nampak ada darah, nanah kan, yang terkena bangkai dan sebagainya, pada pakaian kamu bersihkan dulu. Kemudian basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Okey, macam mana nak bagi hilang bau? Boleh gunakan sabun. Macam mana nak bagi hilang rasa dan warna? Okey, janganlah kamu rasa pula. Jadi kamu dah rasa, okey, dah tahu baunya dah hilang, warna kuning pun dah tak ada kan, warna najis tu dah tak ada. Okey, bau pun dah tak ada, dah letak sabun banyak-banyak. Jadi barulah okey, cuci dengan air mutlak sampai hilang kesannya. Okey, itu adalah pelajaran kita untuk hari ini. Okey, selepas ini saya akan bagi lembaran kerja dan kamu boleh print atau tulis dalam buku tulis masing-masing. Okey, diharap murid-murid semua dapat buat apa yang Ustazah sampaikan, dapat fokus dan faham apa yang Ustazah sampaikan dan praktiskan dalam kehidupan seharian kamu. Sekian sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.